اللهم صل على سيدنا محمد وأقول في أوله ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه أي إلى المختصر في مضانها ينبغي ألا يخلى الكتاب أي المختصر وما يضم إليه منها أي من المسائل صرح بوصفها الشامل صرح بوصفها الشامل له ما تقدم وزاد عليه إظهارا للعذر في زيادتها فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها. Yang kena faham ni apa maksud ibarat ni. Tengok ni kelebihan. Satu perkataan alla yukhla, baca dia yukhla, bukan yukhalla. Faham? Satu yukhla, satu yukhalla. Satu yukhla maksudnya ikhla. Ikhla masdarnya ikhla. Kalau yukhalla masdarnya takhliyah. Takhliyah. Maka di sini dibaca alla yukhalla. Kalau yukhalla ni maksudnya ja'alahu khalian. Faham? Menjadikan sesuatu itu kosong. Ja'alahu khalian. Kalau takhliyah mengosongkan sesuatu, benda tu ada isi, kita kosongkan, itu panggil takhliyah. Kalau ikhla membiarkan sesuatu itu kosong. Faham? Itu beza dia antara yukhalla dengan ikhla. Sebab tu yang sesuainya adalah apa? Adalah ikhla. Macam mana ibarat ni? قوله بوصفها وهو النفاسة. اوكي. الشامل لها ما تقدم بقوله من النفائس. الشامل لها له. اوكي. الشامل له ما تقدم بقوله من النفائس. وزاد عليه بقوله ينبغي إلى آخره. قوله إظهارا فإن يصرح وزاد. اوكي. Jadi kena letak dia punya marja' dia. Apa maksud syarih sarraha biwasfiha? Al-Imam An-Nawawi telah menyebut secara jelas sifatnya. Faham? Sifat kepada masail itu nafisah. Faham? Nafisah. Sedangkan faham? Sedangkan sifat nafisah itu merangkuminya wasfun nafasah itu ma taqaddamah oleh tu faham, ma tu fa'il kepada syamil, oleh barang yang telah lalu. Apa dia barang yang telah lalu? Barang yang telah lalu tu maksudnya qauluhu an-nafais. An-nafais mustajadat tu. Faham? Nafais. Sebelum ni pun beliau telah sebut masalah-masalah kan minha tu minan nafaisil mustajadah. Maka masalah yang kelima ni Imam Nawawi telah sifatkan dia sebagai nafisah. Sedangkan tidak perlulah sifatkan dia sebagai nafisah. Sebab memang masalah yang kelima ini termasuk nafisah. Betul tak? Jadi soalannya, orang akan tanya, apakah wajah untuk masalah nombor 5 ini Al-Imam An-Nawawi menyebut secara soreh bahawasanya masalah ini adalah masalah nafisah. Sebab tu tak payah sebut.
Sebab memang masalah ini terkandung di bawah nafais al-mustajadat. Faham tak iskal dia? Kena faham dulu soalan, baru tahu jawapan. Maka syarih mahalli memberi taujih itu dengan perkataannya sarraha biwasfiha asyamil lahu ma taqaddama, telah menyebut secara jelas sifat nafasah yang merangkumi sifat itu barang yang telah lalu. Maksudnya sebelum ini pun memang dah disebut ini masalah nafisah. Ma taqaddama. Kemudian wazada alaihi. Faham? Wazada alaihi itu apa? Yang bagi itu perkataan tu. Yang bagi alla yukhlal kitabu anha. Itu wazada alaiha. Beliau menyifatkan masalah nombor 5 ini sebagai masalah nafisah yang itu maksud zada alaiha. Sifat dia pertama, sifat dia ialah nafisah. Sifat dia yang kedua yang bagi. Maknanya sifat ini ditambah satu lagi sifat. Sayugia tidak dikosongkan kitab ini daripada masalah ini. Sebab apa? Sebab itu jawapannya lil apa tu? Apa lil? Izharan. Itu illah dia. Faham? Itu adalah maf'ul li ajlih bagi perbuatan apa? Sarraha. Faham? Maf'ul li ajlih bagi perbuatan sarrah. Sebab apa? Imam Nawawi di sini beliau highlight kan. Sedangkan semua masalah yang 4 semuanya nafisah. Ini pun yang tu pun nafisah. Sebab apa? Izharan. Lil'udhri fi ziyadatiha. Izharan lil'udhri fi ziyadatiha. Sebagai menyatakan uzur dalam perbuatan beliau menambah. Maksudnya mungkin akan ada orang tanya, mengapa Al-Imam An-Nawawi menambah masalah-masalah yang tidak apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan oleh apa? Oleh Al-Imam Rafi'i kan? Sebab apa? Sebab dia pertama, masalah-masalah tu nafisah. Faham? Yang kedua, masalah-masalah itu sayugia. Kalau kitab macam ni sayugia tak boleh dia tak ada, dia kena ada. Maka atas dua sebab tadi, maka beliau tambah juga. Faham? Sebab dia bila kitab tu kitab mukhtasar, bila sebut kitab mukhtasar, dia mukhtasir tak akan tambah apa-apa. Nama pun kitab mukhtasar kan. Mukhtasar ni dia kurang kan, bukan pergi tambah. Di situlah wajah orang akan tanya, mengapa tambah? Maka ini jawapan dia. Beliau tambah itu kerana masalah itu nafisah, dan sayugia kitab seumpama ini tidak dikosongkan daripadanya. Faham? Okey, izharan lil uzri fi ziyadatiha. Fi ziyadatiha. Faham kan? Lagi? Fa innaha kembali kepada masail. Ariyatun anit talqiti bi khilafi ma qablaha. Okey, fa innal masail. Masail-masail yang ditambah itu dia kosong. Faham? Dia kosong daripada nuktah-nuktah. Tangkid itu maksudnya apa? Nuktah-nuktah berbanding masalah-masalah 4 masail yang sebelumnya. Faham? Lagi? Wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Apa ta'rif tangkid? أو لأجل أنها عارية عن التأكيد أي الاعتراض على المحرم. أو dia أو عن التنكيت أي عن التنكيت. فإنها tu maksudnya fa tu tulis, fa tu adalah fa li ajli, kerana. Faham? Fa tu fa li ajli, kerana masalah-masalah itu kosong daripada tangkid. Tangkid ni maksudnya al-i'tirad 'ala al-muharram. Al-i'tirad 'ala al-muharram. Okey, faham. Sebab apa? 4 masalah yang awal
adalah satu bentuk tangkid daripada Al-Imam An-Nawawi terhadap muharrar. Tangkid itu contohnya tukar lafaz, kan? Lafaz muharrar bila tukar lafaz lain, lafaz itu menurut beliau muhim khilafah sawab, menurut beliau lafaz itu gharib, masail yasirah yang khilaf mukhtar, itu pun tangkid juga, faham? Tapi yang nombor 5 ni dia memang tambahan je, tambah sahaja, faham tak? Dia tambah. Kalau tangkid, kalau perkara itu memang tangkid, maka tak ada iskal. Perkara itu kenapa perlu dibuat, faham? Iskal tu tak berbangkit. Tapi kalau perkara itu hanya sebagai ziyadah, iskal untuk perbuatan itu ada. Maka jawapan dia, mengapa ada ziyadah yang kosong daripada tangkid? Ini jawapan dia, faham? Jawapan dia, pertama nafisa, yang kedua yang bagi alla yukhlal kitabu anha. Kemudian jadi Imam Nawawi tidak menggunakan kaedah dia panggil damj, faham? Ulama menyebut dalam buat syarah kitab ni dia dua cara. Ini general punya maklumat lah. General, maksudnya maklumat umum. Satu, dia guna kaedah apa? Damj, faham? Damj tu maksudnya syarah dengan matan tu dia seolah-olahnya sebuah kitab, faham? Macam kitab Fathul Qari ataupun Iqna'. Jadi menyebabkan matan tu i'rab dia diubah dengan sebab syarah. Dia panggil damj, faham? Ada juga syarah yang mana kita boleh nampak dia itu berasingan daripada matan. Tetapi Al-Imam Nawawi, apa-apa perkara yang beliau tambah, beliau tanda, beliau bezakan, sehingga kita baca kita tahu ini memang bukan Imam Rafi'i punya masail, ini Imam Nawawi. Jadi cara Imam Nawawi tanda, beliau akan mulakan dengan masalah yang beliau tambah itu dengan perkataan qultu, dan diakhiri dengan wallahu alam. Qultu wallahu alam. Bila ada qultu wallahu alam tengah tu, masalah yang di tengah-tengah itu adalah masail yang ditambah oleh Al-Imam An-Nawawi. Secara umumnya begitulah. Tetapi ada juga masalah yang beliau tambah, tetapi beliau tidak meletakkan tanda ini. Ada juga. Baca. Litatamayyaza an masail al-muharrari. Faham? Itu sebab dia. Litatamayyaza, supaya masail yang aku tambah ini berbeza, dapat dibezakan berbanding masalah muharrar. Kemudian وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه. وقد قال مثل maf'ul kepada qala, maqul. وقد قال مثل Dan ذلك. sesungguhnya Al-Imam Nawawi telah mengucapkan lafaz yang sama. Maksudnya qultu wallahu alam. Allahu akbar, Allahu akbar.
ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baca. وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Imam An-Nawawi mengucapkan ataupun menulis perkataan yang sama ketika melakukan istidrak terhadap Al-Imam Ar-Rafi'i. Maksudnya kan ada mawadhi' yasirah yang Imam Rafi'i sebutkan khilaf yang mu'tamad. Ia untuk istidrak, maknanya untuk menyatakan yang mu'tamad, maka Imam Nawawi akan mengatakan qultu al-azharu kadza wallahu alam. Makna kata untuk perkataan ataupun ayat qultu wallahu alam digunakan pada dua tempat. Pertama, ketika beliau melakukan istidrak terhadap Muharrar. Yang kedua, inilah masalah-masalah yang beliau tambah sendiri. Faham? Faham kan? Cuma yang itu Imam Nawawi tak sebut. Imam Nawawi hanya menyatakan masail nafisah yang beliau tambah sahaja, yang beliau akan kata qultu dan wallahu alam. Tetapi sebenarnya ketika beliau istidrak terhadap Al-Imam Rafi'i pun beliau guna ayat yang sama. Qultu di permulaannya ditutup dengan wallahu a'lam. Kemudian وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في ini satu lagi perkara. Ada juga yang Imam Nawawi tambah, tetapi tambahan itu tidak diletakkan apa-apa pembeza. Maksudnya qultu wallahu a'lam tu tak ada. Itu pun ada juga jenis macam tu, saya dah bagi tambah tadi. Contohnya كقوله في فصل الطلاق dalam bab khalaq, bab masuk tandas. ولا يتكلم. Perkataan wala yatakallam ni, masalah wala yatakallam tidak ada dalam Muharrar. Antara adab masuk tandas, Muharrar tak sebut tu wala yatakallam. Imam Nawawi tambah. Namun ketika beliau tambah wala yatakallam, beliau tidaklah sebut qultu wala yatakallam wallahu alam, tak ada. Itu pun ada juga. Kemudian وما وجدته habis. Kemudian ada lagi tambahan-tambahan lagi yang akan disebutkan, iaitu kalau bahasa baru sekarang ni kira macam editing lah. Editing. Imam Nawawi akan ada taqdim dan takhir. Maksudnya apa? Bab ini dalam kitab Muharrar duduk depan, Imam Nawawi letak belakang. Fasal ini duduk belakang, Imam Nawawi letak depan pun ada. Itu dia punya edit. Ada berlaku juga macam tu. Kemudian Imam Nawawi ada lafaz-lafaz yang beliau tukar, itu pun ada. Itu dah sebut awal dah. Kemudian Imam Nawawi akan sebut bahawasanya kalau kamu jumpa zikir-zikir, doa-doa dalam kitab Minhaj tak sama macam yang disebut dalam kitab Muharrar, maka kamu pakai yang aku bawa. Faham? Iktimad, pegang yang aku bawa. Faham? Sebab apa? Sebab yang aku bawa ini aku rujuk terus kepada sumber asal dan dah ditahqiqkan lafaznya, maka hendaklah kamu iktimad atasnya. Baca yang ni, wama wajadtahu min ziyadati lafzatin wa nahwiha ala ma fi muharrari fa'tamidha fala budda minha. Syarah وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها كزيادة كثير وفي عدو ظاهر في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير أو الشيء الفاحش في عدو ظاهر lagi. وكذا ما وجدته من الأذكار Bas. مصادفا. Kita syarah yang ni je. Imam Nawawi kata tetapi mungkin akan ada berbangkit iskal. Bukankah sebelum ini Imam Nawawi dah bagi tanbih, at-tanbih ala quyudin, kan, fi ba'dil masaili hiya min al-asli mahdhufat. Beliau akan memberi tanbih
berkaitan dengan kait-kait yang tidak disebutkan dalam kitab asal. Jadi yang ini pula adakah tak sama dengan yang hari itu? Faham? Maksudnya keterangan yang sekarang ni, adakah tambahan yang jenis dia berbeza dengan yang telah disebutkan sebelum ni? Kalau sama, apakah faedah mengulang sebutannya semula? Faham? Bukankah Imam Nawawi dah sebut dah, saya akan tambah kait-kait yang dalam kitab asal tak sebut. Faham? Yang di sini saya akan tambah lafaz-lafaz. Kalau kamu jumpa lafaz-lafaz yang tak ada dalam kitab asal, kamu pegang. Kerana lafaz itu kena ada. Kalau kita tengok contoh yang diberikan, lafaz itu dia kait lah. Faham? Dia kait. Jadi apa beza yang sekarang ni dengan yang antabih tu? Ini pun satu, dia akan berlaku i'tirad lah, i'tirad atas matan. Mungkin Tufah ada jawapannya. Sebab daripada segi penulisan, mengulang benda yang sama, benda tu kira aib lah. Dah sebut dah, yang ni apa pula? Faham? Benda sama ke benda tak sama? Kalau tak sama, apa dia? Yang sana apa maksud, yang sini apa maksud? Kena nyatakan. Barulah terangkatlah iskal. Faham tak? Tak apa. Itu kena jawab soalan ataupun iskal tadi. Kita tengok contoh dulu. Contohnya, beliau ada tambah perkataan kathir dan beliau ada tambah perkataan zahir. Dua masalah dibawa contoh oleh Mahalli. Faham? Dua masalah. Okey, masalah kasir itu beliau tambah pada perkataannya apa? Beliau tambah pada perkataannya bacalah Matan. Kaziyadati kathir wa fi rajulin zahirin fi qawlihi fi tayammum. Faham? Apa dia? illa yakuna bi jarhihi damun katsirun. Bacalah matanya. Illa yakuna bi jurhin damun kathirun. Tu. Maksudnya dalam kitab Muharrar perkataan kasir tu tak ada. Dia hanya ayyakuna bi jurhihi damun bas. Faham? Tak ada perkataan kathir. Kemudian yang kedua, syainun fahishun fi udwin je, tak ada perkataan zahir. Faham? Tak ada perkataan zahir. Maka Imam Nawawi tambah zahir, tambah perkataan kathir. Jadi tambahan ni adalah tambahan yang la budda, kena ada. Kalau tak ada, dia jadi makna salah. Faham? Kait tu, dia sebenarnya kait lah tu. Kena letak kait darah tu bukan darah secara mutlak, sedikit ataupun banyak. Tak, darah yang banyak. Faham? Anggota itu bukan anggota secara mutlak, anggota itu anggota zahir. Kalau hanya sebut perkataan udhun, dia mungkin batin pun ya, zahir pun ya. Tak, dia bukan umum seperti itu. Tetapi apa? Tetapi apa dia? Udhun zahir. Udhun yang zahir. Dia ada macam tu. Faham? Sebab apa kena tambah perkataan zahir? Kamu akan belajarlah nanti dalam bab tayammum. Kena tambah. Anggota tu zahir. Kan beza kita sebut anggota zahir. Kan beza. Sebab bila sebut anggota, dia merangkumi anggota batin dan anggota zahir. Sedangkan masalah itu hanya khusus untuk anggota zahir. Sama juga darah yang banyak. Kalau sebut darah je, asalkan darah walaupun setitik dah tak boleh. Sedangkan apa? Syarat dia yang tak boleh itu darah yang banyak. Jadi banyak tu kena ada lah. Faham? Itu maksudnya la budda, kena ada. Faham? Lagi? Wa kadza ma wajadtahu min al-adhkari mukhalifan lima fil muharrari. Lagi berapa muka surat? Nak habis? Tengok. Tak. Tu, yang tu belakang. Okey, selai lah. Lagi selai. Sekarang ni yang nak baca ni, wa ma wajadtahu. Okey, baca sikit lagi. Sembahyang kat bawah. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة.
Baca syarah. في نقله لاعتناء أهله بلفظه بخلاف الفقهاء فإنهم يعتنون غالبا بمعناه. Ini perkara yang penting ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca matan sahaja. Wa kadza, begitu juga. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه. Jadi kalau kamu jumpa dalam kitab Minhaj ini ada zikir-zikir yang tak sama macam dalam kitab Muharrar, lafaz dia tak sama, kamu pakai yang dalam Minhaj. Faham? Sebab apa? Fa'tamidhu. Maka peganglah dia. Sebab apa? Tu fa sebab. Sebabnya aku ni telah tahqiqnya daripada kitab-kitab hadis yang muktamad. Baca syarah pada perkataannya. Fi naqlihi al-mu'tamadah fi naqlihi. Lagi li'tina'i ahlihi bilafzihi. Li'tina'i ahlihi ahli al-hadithi bilafzihi bi khilafil fuqaha'i fa innahum ya'tanuna ghaliban bima'nahu. Faham? Ini satu perkara yang disebut sebagai likulli maqamin maqal wa likulli fannin rijal. Faham? Setiap perkataan tu ada tempat dia untuk cakap, dan setiap bidang tu ada ahli dia. Faham? Likulli maqamin maqal. Bukan semua benda, semua perkara tak ada tempat nak cakap. Waktu tengah makan, jangan cakap benda dalam berak tu. Betul tak? Walaupun dia nak cerita dia sakit perut lah, tercerit-cerit, jangan cakap waktu orang tengah makan. Faham? Cakap waktu lain, cakap depan doktor. Sesuai, doktor nak tahu juga air tu cair ke keras ke. Kami tak nak tahu, tak ada kena-mengena, kan? Jadi setiap perkataan tu ada tempat dia. Kalau bercakap kena pada tempat dia, betul lah. Tapi kalau cakap tak kena pada tempat dia, maka salah. Walaupun zat perkataan tu betul, tapi tempat tak betul, jadi salah. Contohnya dalam fiqh kan, satu orang baca Quran ketika rukuk, salah Quran. Jadi bukan salah baca Quran, yang salah baca Quran ketika rukuk. Ayat tu kena sebut sampai habis. Jadi jangan manipulasi. Oh, dia ni kata baca Quran salah. Dengar dulu, baca Quran ketika rukuk. Jadi ada tempat yang mana salah, kita sebut tu salah. Jadi kita kena belajar cara menyebut perkataan di tempat yang betul dengan orang yang betul. Faham? Orang pun salah juga. Perkataan tu betul, tapi kalau kamu ucap depan orang yang salah, salah lah. Faham? Dia jadi salah. Itu dipanggil, macam mana bila kita boleh tahu tempat yang betul, orang yang betul, hikmah. Faham? Itu ilmu hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dikurniakan hikmah, maka dia sesungguhnya telah dikurniakan kebaikan banyak. Jadi bukan hanya kenal perkataan yang betul, kena kenal tempat yang betul, dan kena kenal masa yang betul, kena tahu orang yang betul. Faham? Kalau tidak, benda yang betul jadi salah. Sebab tu ada perkataan kalimatul haq yuradu bihal batil. Perkataan tu betul, tetapi dikasadkan, dimaksudkan dengannya benda yang tak betul. Faham? Kemudian berbagi setiap fan tu ada rijal, ada ahlinya. Jadi ini contohlah. Bila zikir-zikir ni dia warid dalam hadis, maka fuqaha, oleh kerana mereka ni bukan ahlul riwayah, mereka ahlul ma'ani. Faham? Mereka tak ambil berat sangat berkaitan dengan lafaz, asalkan makna tu betul, walaupun lafaznya berbeza dengan yang datang dalam hadis, memadai, cukup. Sebab bagi mereka
makna sudah cukup. Faham? Sebab itu kalau kita nak baca, kita nak petik hadis daripada kitab fiqh, walaupun dalam kitab tu kata hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, tak semestinya lafaz itu exactly macam tu dalam kitab Sahih Bukhari, tak semestinya. Sebab kadang-kadang fuqaha ni dia menakalkan makna aja. Kalau nak petik Bukhari, terus pergi kitab Sahih Bukhari, terus pergi sumber prima kan, sumber asal. Jadi oleh kerana memang fuqaha ni sebahagiannya, sebab itu sebut ghalib, sebahagian fuqaha ni tak ambil berat soal lafaz, maka kita akan jumpalah lafaz yang tak sama dengan riwayat sebenar. Imam Nawawi pula menggunakan kaedah apa? Saya tahqiq daripada terus sumber. Jadi kamu pakailah yang saya, sebab saya tahqiq dari sumber. Faham? Dan Imam Nawawi ni adalah fuqaha yang muhaddis. Dia ada fuqaha saja tanpa muhaddis saja bukan Imam Nawawi, dia fuqaha, dan beliau juga ambil berat juga dalam soal riwayat. Faham? Jadi sudah tentulah kita lebih iktimad dengan Al-Imam Nawawi dalam perkara ini berbanding Al-Imam Rafi'i. Faham tak? Maka dia ada satu tajuk perbahasan yang panjang lebar, ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam hasyiah beliau kepada kitab Al-Ajwibah Fadilah lil As'alatil Asharatil Kamilah. Faham? Tu kitab tu kena ada tu. Beliau telah tulis tajuk ni yang menarik, bahkan beliau nukil daripada Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali tajuk ni. Faham? Tajuk mengambil ilmu daripada ahli. Tajuk dia. Maka kalau nak petik hadis daripada ahli hadis, dan tidak ba'id, bahkan berlaku pun dalam kitab-kitab fiqh ada hadis maudhu', memang benda tu berlaku, ada maudhu'. Maka kalau nak petik hadis daripada kitab hadis, faham? Dari kitab sebenar tu memang kitab hadis, ataupun dia fuqaha dan dia muhaddis dan dia ihtimam bab riwayat, seperti Al-Imam An-Nawawi. Boleh riwayat tu. Sebab itu misalnya kitab Muhadzab, banyak hadis dibawa dalam matan, tetapi Imam Nawawi bila syarahkan Muhadzab Majmu', maka beliau bagi komentar. Perkara pertama dia akan komentar hadis. Hadis ini dalam kitab apa dan apa statusnya. Adakah hadis ini boleh digunakan sebagai hujah atau tak boleh digunakan sebagai hujah. Faham? Jadi kita yang belajar jenis aliran seperti ini, dauratul hadis, sepatutnya berbezalah dengan orang yang tidak belajar, maknanya menggabungkan antara fiqh dan hadis. Jadi kena ada beza. Faham tak? Kena ada beza. Orang yang belajar aliran yang ada dauratul hadis ini dengan yang tidak mempelajari bentuk aliran ini. Faham? Jadi iktimad apa yang disebutkan. Baca tu kitab tu. Apa nama hasyiah dia? Hafilah apa? At-Taqiqatul Hafilah. Ta'liqatul Hafilah. Faham? Kita apa? Saya sebut dia Al-Ajwibatul Fadilah lil As'ilatil Asharatil Kamilah, karangan Maulana Abdul Hayy bin Abdul Halim Al-Laknawi, Abul Hasanat Abdul Hayy Al-Laknawi, Maulana Abdul Hayy. Tajuk tu penting untuk mengetahui, mengambil ilmu daripada ahlinya. Dan Imam Ghazali sebut satu perkataan, dalam bidang yang kita bukan ahli, kita adalah awam. Faham? Dalam bidang kita ahli, kita alim. Tapi dalam bidang yang kita bukan ahli, kita awam. Awam. Kalau memang kita bukan ahli langsung bidang ahli, kita awam. Kita macam orang biasa, orang awam biasa dalam bidang tersebut. Jadi bila kita awam, maksudnya kita kena tanya ahli. Dalam bab tu kita boleh cakap, so kita awam. Kita kena tanya ahli. Seperti mana orang awam, bila dia tak berkeahlian dalam mana bidang, dia tak boleh cakap. Maka samalah juga orang alim yang dia tak berkeahlian mana-mana fan, dia jangan cakap bidang tersebut, dia serahkan kepada ahlinya. Tapi ada sebut perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Itu Ibnu Hajar Asqalani, Salafi selalu nakal perkataan ni.
Siapa yang bukan bercakap bukan bidangnya, dia akan merepek. Faham? Dia akan bawa benda-benda pelik. Dia bukan bidang doktor, bercakap macam doktor. Doktor akan gelarkan dia. Faham? Cakap ikut bidang lah. Tak tahu, diam senang je. Bukan susah pun. Diam kan senang dia bercakap. Bukan susah. Diam lagi senang. Diam tak perlu cakap apa. Tapi ego itulah yang menyebabkan dia tak nak diam. Orang katakan dia ustaz, kena cakap lah, sepatah dua cakap. Saya tak tahu. Bas, tanya dia, saya tak tahu. Lagi senang kan? Dan orang yang diam ni dia selamat. Contohnya masa tu masalah dibincangkan, dia diam. Jadi orang tengok, oh dia ni hebat ni, diam. Dia tak cakap lagi. Kalau cakap memang power lah. Orang sangka lah. Paling kau orang sangka baik kan. Tapi bila mulut dia keluar je cakap, oh punya bodoh. Orang kan pandai. Jadi diam selamat. Man somata najah. Siapa diam selamat. Faham? Tapi diam pada kita, pada perkara, diam pada tempatnya. Dia bercakap pun ada tempat, diam pun ada tempat. Bukan manjang diam je. Bukan. Jadi kalau nak diam je, tak payah belajar 8 tahun. Faham? Kalau nak diam tak payah belajar, senang. Awam, diam. Tapi kalau belajar sudah tentulah kena ada tempat bercakap juga. Kalau semua diam je, memanglah selamat. Tapi tak perlu untuk 8 tahun tu diam, tak perlu. Nak berlatih diam tak perlu belajar 8 tahun. Faham? Kalau 8 tahun diam, tak perlu. Apa pening kepala, bangun sebelum subuh. Lepas tu ni dah apa, belajar sampai tengah malam. Lepas tu diam. Tak payah, buat penat je. Penatkan diri. Faham? Okey? Khalas. Dan satu sabak lagi kot habis mukaddimah ni. Jadi mukaddimah minhaj ni berapa muka surat? Kalau matan saja berapa? Ulai je. Allah. 4 je. Kita belajar dah sebulan dah. Tak habis. 4 muka surat sahaja. 4 muka surat. Kalau cetakan lama dulu, masa belajar minhaj dulu, kita cetakan rapat. 1 je ke, 1,5 muka surat je. Pendek lah, maksudnya pendek. So mukaddimah ni dihafal. Faham? Dihafal, kita dengar dia punya sabak. Faham tak? Orang nak suruh hafal minhaj, nanti kita tak sebut lagi kelebihan minhaj, tak sebut lagi. Nanti dah habis baru sebut apa kelebihan kitab minhaj. Faham? Di hujung. Jadi kita nanti tulis tu kelebihan minhaj kat hujung. Dengan awal, hujung. Maksudnya bila dah baca muqaddimah minhaj ni, kemudian disenaraikan apa pujian ulama, sanjungan ulama. Hadis tak ada lah. Mana hadis tentang kelebihan minhaj ada. Kelebihan belajar fiqh lah ada. Kelebihan minhaj tak ada hadis. Ulama, apa ulama sebut tentang kitab ni, kita letak di hujung supaya lepas dah belajar muqaddimah, dia bersemangat untuk belajar kitab ni, kitab minhaj. Dalam kitab Sulam Muta'alim Muhtaj, kat muqaddimah tu ada. Dimulakan, dalam kitab tu dimulakan dengan kelebihan kitab minhaj. Antara perkataan ulama, man qara'al minhaj haj, kan? Man qara'al minhaj haja. Hajat tu maksudnya teruja, terkesima, rasa koba-koba dan seumpamanya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah boleh hafal dah.